Assalamualaikum and hai semua. Sini saya bahagikan video kepada dua ya. Ini bahagian A, section A dulu. 3 soalan. Soalan yang pertama, ini adalah chapter 3. So chapter 3, revise dulu chapter 3 ada apa? Ada linear, ada quadratic, ada rational inequalities. So ada 3, setiap satu tu cara penyelesaian dia adalah berbeza-beza. So kalau dalam 3.1, dia ada linear, quadratic dan rational. So kalau linear kita akan pindah-pindahkan sebab dia ada satu je x kat situ. Kita akan pindahkan semua constant sampailah tinggal x sahaja sebelah kiri. So tinggal nombor katakan 7 di sebelah kanan. And then we can assume dia punya answer terus conclude 7 to infinity. Kalau quadratic dia muncul dalam bentuk x square. So, nak dapatkan jawapan kena melalui graf kuadratik dahulu barulah boleh kita jawab dalam bentuk interval form. Dan kalau ratio adalah fraction. Jadi kalau soalan bagi dalam bentuk fraction kena tinggalkan dia sepanjang proses tu dalam bentuk fraction. Dan melalui table of sign sahaja kita boleh dapatkan dia punya jawapan dalam bentuk set form ataupun interval form. So itu yang kamu kena remind dahulu, bezakan inequalities tu. Inequalities ada 3 jenis. Ada satu lagi sebenarnya inequalities iaitu compound. So kalau compound ni pula lain. Kalau compound kita akan gunakan PSG. So apa tu PSG? Tengok balik nota. Okay, so ini kena identify dulu dia jenis apa. So ini adalah jenis ratio. Ratio ataupun fraction. So this is rational inequalities. Jadi selepas kita selesaikan dia punya fraction, kita kena melalui table of sign untuk dapatkan jawapan akhir. Okay, so first concept adalah kita nak tengok nilai x tu apa ketika y dia greater than ataupun less than 0. So kena pastikan sebelah kanan ni 0. Kita nak tengok dia punya graph. So x over x plus 4 minus 2. Less than or equal to 0. Okay, bila ada minus dekat bahagian tengah-tengah ni, hati-hati sangat. Kena buat bracket x plus 4. Nanti expand dengan betul. So, dekat bahagian bawah dia dah jadi sama. X plus 4 less than or equal to 0. Okay, darab dengan betul. Negative 2x. Yang ini darab lagi dengan negatif. So, x minus 2x minus 8 over x plus 4. Okay, simplify. 1 tolak 2 negatif 1 tolak 8 per x tambah 4. Okay, so ini adalah simplest fraction. Kalau kita boleh lukis dia punya graf, kita akan tengok apakah nilai x yang akan membuatkan y dia less than 0, which is y yang negatif. Apakah nilai-nilai x tu soalan tanya yang akan membuatkan y dia, graf dia berada di bawah nanti. So, kita akan cari dia punya critical point ataupun dia punya root, dia punya x-intercept daripada fraction tersebut. So, daripada atas, negatif x tolak 8 is equal to 0. So, x-intercept dia adalah negatif 8. Okey, yang kedua, mana-mana fraction, dia di bahagian bawah tidak boleh equal to 0. So, kalau kamu masih ingat, saya istilahkan dia sebagai asymptote dulu. So, x cannot be negative 4. Ingat ni, bila dia cannot be, nanti kita punya bracket akan open. So, saya dah dapat dia punya simplest fraction. Okay, sekarang kita akan buat dia punya
number line dan juga dia punya interval. So dekat sini ada paksi X. Dekat atas paksi X ada dua nilai, negatif 8 dengan negatif 4. Okay, tuliskan dia punya interval tu ada markah. So since negatif 8 dia equal, so kita akan buat close. Negatif 4 open. Okay. So test value, kita akan pilih mana-mana value yang in the middle ataupun in between dia punya interval. So sini saya ambil negatif 10, sini negatif 5, sini saya ambil 0. Okay, apa faktor yang pertama di bahagian atas? Apa faktor yang kedua di bahagian bawah? Okay, hati-hati masukkan dia punya value masuk dalam kalkulator. So kamu akan dapat plus sini, so minus plus. Untuk bahagian sini negatif 10 tambah 4 negatif 6, negatif 5 tambah 4 negatif 1, 0 tambah 4 positif. So kita nak selesaikan fraction negatif x minus 8. Ini dia punya graph. Jadi apakah nilai x yang akan membuatkan ini dia punya sama dengan y. Okay. So sini kita dapat y yang negatif. Sini kita dapat y yang positif. Sini kita dapat y yang positif. So dekat sini saya punya sign dia salah, negatif sepatutnya kan. Kat last row ni dia. Okay. So macam mana nak tahu kita punya jawapan betul ke salah? Saya dah pernah bagi tips dulu di bahagian last row. Ni, di bahagian last row mesti dapat alternate sign. Sama ada kita dapat negatif, positif, negatif atau plus, minus, plus. So kalau saya detect dekat sini dia ada plus, plus. So maksudnya adalah tu yang salah satu dia akan salah. Okay, so betulkan minus. Okay, jadi mana nilai-nilai x yang membuatkan y dia negatif tadi? Sini dengan sini. So apa dia punya interval? Jadi interval dia adalah negatif infinity until negatif 8. So kalau nak tengok dia punya jawapan sebenar macam ni. Ataupun jawapan sentiasa union ya. Tak kira lah apa jua jawapan. Mana-mana soalan kalau ada dua interval mesti union. Okey, settle untuk soalan 1. Okey, soalan B ni adalah chapter 3.2. 3.2 absolute value. Absolute value dia ada dua. Satu equation, satu lagi inequalities. Dan dia ada dua definition. Definition yang akan jadi plus minus ataupun definition yang akan jadi square root x square. So untuk yang ini, since ni kalau ada dua modulus. Ini kalau ada one modulus. So since saya ada satu sahaja modulus iaitu di sebelah kiri, so kita akan gunakan definition yang pertama dan kita akan split. Kita akan gunakan PSG. Pisah, selesai, gabung. Kita akan gunakan pisah, selesai, gabung. Macam mana nak pisah? Kita kena letak, tengok berdasarkan dia punya simbol less than. So kita akan letak N. Okay. Lepas tu, akan selesaikan setiap bahagian, ada dua bahagian. Nanti waktu gabung, kita akan gunakan intersection. Okay, ready? PSG. So, pisah. Yang modulus ni yang akan buka ya. Satu akan jadi positif. Ingat ni perkataan dekat tengah-tengah ni. Kalau tak ada ni kena tolak markah. Okay, so tolak. Satu plus, satu minus.
Okey, sekarang pisah dah selesai. Step kedua selesai. So, kumpulkan X sebelah kiri. Okey, ingat dia kita akan buat bahagi. Darab bahagi yang melibatkan negatif ke sebelah kanan akan flip symbol of inequalities. So, X greater than 1/2. Untuk bahagian yang kedua, kita akan darab dulu negatif ke dalam bracket. Kumpulkan semua X ke sebelah kiri. So, dapat 8. Sini dapat 2X. Okay, since 2 ni positif, jadi dia punya simbol tetap less than. Okay, PS sekarang kita akan gabungkan dia. Macam mana nak gabung? Kita akan gunakan LAN. So, buat number line. Pak CX. Masukkan dua nombor daripada dua bahagian tadi, 1/2 dengan 4. Okay. Tengok anak panah dia, dia kata nilai X semua yang greater than 1/2. So, starting from 1/2 to positive infinity. Okay, yang second part pula, X less than 4. So, all the values of X which are less than 4. Okay, lepas tu N. N adalah intersection. Jadi dekat mana overlap pertindihan antara dua arrow tadi, lorekkan, mesti kena tunjuk. Dan barulah kita decide apakah nilai X. X are any values from 1/2 until 4. Okey, soalan yang kedua. Untuk markah di bahagian soalan A, ada dua pilihan method. There are two methods untuk dapatkan center dengan radius. Some of you, saya tunjuk dua-dua lah, senang. Okay, method 1. So, since dia tidak mention method, so kita boleh pilih mana-mana method. So, method 1 adalah kita tukar daripada general form pergi ke standard form. Macam mana? Gunakan CTS. Okay, method yang kedua, ni atau ya. Since dia bagi general form, yang daripada soalan, kita boleh compare dengan general form punya formula. Yang ramai yang buat macam ni kan. Okay, kalau nak buat method yang pertama, saya akan tunjukkan daripada nampak X square yang soalan bagi, kena kumpulkan mengikut variable X dengan X, Y dengan Y. Yang ni pilih salah satu sahaja. Okay, 5 saya pindah ke kanan sebab dia tidak terlibat dalam CTS. Okay, so terus dalam bentuk CTS ya. Ingat lagi formula. Saya tulis formula kat tepi. X plus B/2 square minus B/2 square. Ni bentuk hasil selepas kita siap CTS. Dan kita boleh terus jump ke ke step yang ini. So, B dia adalah 4. So, B/2 adalah 4/2. Iaitu 2. Okey. Seterusnya, yang bahagian tolak ni, saya terus pindah ke kanan. Akan jadi tambah lah kan. So, 4 bagi 2, 2. 2 kuasa 2. Okay, untuk Y pula, buat benda yang sama. B dia adalah negatif 8. So, Y minus 8 bagi 2, 4. Okay, pindahkan ke sebelah jadi tambah 4 kuasa 2. So, yang sebelah kiri dah siap dia punya CTS. Sebelah kanan tekan kalkulator. Berapa ni?
16 tambah 4, 20, 25. So, compare dengan formula. Hati-hati ya, compare. X minus H plus Y minus K. So, 25 ni adalah dia punya R square. Bukan radius lagi. Belum dapat radius. So, R equals to positive 5. Sepatutnya ada plus minus, tapi since it is radius, length panjang, so dia tidak akan negatif. Okay, untuk H adalah X plus 2 compare dengan yang dalam bracket. X tolak X kosong. So, H is negative 2. Okay, K pula sama dengan 4. Boleh nampak obvious. Kan? Okay, jadi soalan tanya, what is the center? So, the center is negative 2, 4. Dan radius dia 5. Okay, bagi yang nak gunakan formula, nak terus compare, kena tulislah dulu dia punya formula asal. X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C equals to 0. So, 2G akan compare dengan 4. Okay, 2G equals to 4, G equals to 2. 4 bagi 2, 2. Okay, seterusnya compare pula yang untuk F. 2F sama dengan negatif 8. Jadi, F sama dengan negatif 4. Okay, ingat ya, kalau kita gunakan yang general formula punya equation, center adalah negatif G, negatif F. So, kena negatifkan nilai GF yang baru dapat tadi tu. So, negatif 2 dengan positif 4. Okay, untuk dapatkan dia punya radius, kita akan gunakan formula square root G square plus F square minus C. Ingat ya, minus. Okay, masukkan dalam formula GF kita dah dapat. C pun daripada soalan direct negatif 5. So, 2 square plus negatif 4 square minus lagi dengan 5. Still dapat 5 juga jawapan dia. Okay. So, dua-dua method sama sahaja, dapat full mark 4 kalau betul. Okay, seterusnya. Soalan B. Dia kata hence ya. Hence maksudnya apa? Kena ambil jawapan daripada soalan sebelum untuk jawab soalan selepas. So, apa jawapan daripada soalan sebelum? Kita ada center, berapa tadi? Negative 2, 4. Kan? Dan kita ada radius sama dengan 5. So, kita akan gunakan information ni untuk jawab soalan B. So, by using the center and radius, find the general equation. Apa-apa pun, tulis dulu dia punya formula. So, apa formula untuk general equation? X square, Y square plus 2GX plus 2FY plus C equal to 0. Ingat, kalau nak gunakan general equation, nak bentukkan. We want to form. Nak bentukkan equation. Apa variable yang kita kena ada? Untuk general, kita kena ada G, F, C. Untuk standard, HKR kan? Jadi, kamu kena tahu apakah a new circle punya center. Ni new circle ya, bukan circle yang tadi. A new circle, tapi center dia sama. Cuma, radius tu dah bertambah besar. So, mungkin tadi yang center dia negatif 2, 4. Sini.
Radius dia 5. So, radius dia 5 macam ni. Circle dalam soalan B, center tetap sama. Tapi radius dia lebih panjang, 2 kali ganda. Okey. Jadi, dia kata center tetap sama. So, kita akan gunakan center still negative 2, 4. So, ini adalah negative G, negative F. Ingat, kalau nak masukkan dalam formula, kita bukan nak ambil negative G, kita nak ambil dia punya G. So, if negative G is negative 2, so G equals 2. And then for F, since negative F equals to 4, so F equals to negative 4. Iaitu settle G dengan F. Satu lagi, C. Okay, dalam soalan sebelum, ada tak nilai C? Tidak ada. Kita hanya cari radius. So, apa relation antara radius dengan C? So, radius dari soalan sebelum, radius soalan A adalah 5. Tapi, radius dalam circle di soalan B adalah 2 darab dengan 5, iaitu 10. So, sekali lagi saya tanya, apakah relation antara radius dengan C? Formula apa? Formula R equals to square root G square plus F square minus C. So, radius dah beritahu 10. G kita dah dapat dah tadi. F pun sama. So, dapatlah C. 10 square dah jadi 100. 4 tambah 16 tolak C. So, C dapatlah 100 tolak 20 dapatlah negatif 80. So, dapatlah ketiga-tiga unknown variable yang kita cari tadi. Therefore, equation of new circle of the circle is x square plus y square plus 2g x 2f y plus c. Then simplify. Okey, boleh? Faham? Soalan 3, given matrix A and B, find the values M and N such that A plus 2B equals to something. So, ini adalah soalan matrix chapter 7 yang hanya melibatkan operation tambah dan scalar multiplication. So, kita akan follow dia punya equation. Sebab nak dapatkan dua unknown variable, kita perlukan dua equation supaya boleh diselesaikan secara persamaan, serentak persamaan. Sebab tu kita kena follow dia punya equation yang dibagi. So, equation yang dibagi A plus 2B equals to something. Jadi, saya akan masukkan matrix A tambah 2 yang darab dengan B. 2 darab B bermaksud every single 2B bermaksud every single element inside the B will be multiplied by 2. Setiap satu tu darab dengan 2. So, 2, 2M, negatif 2, negatif 2, 5 darab 2, 10. Negatif 1 darab 2, negatif 2. Last kali 2N. Ini yang dikatakan sebagai 2B. Sama dengan matriks yang dibagi. Okey, selesaikan operasi tambah.
Kalau nak buat tambah tolak, pastikan order sama bagi kedua-dua matriks yang terlibat. Okay, order dah sama baru kita boleh tambah. So, kalau tambah dan tolak, apa yang berlaku adalah kita akan tambah dan tolak mengikut position yang sama. So, A11 akan tambah dengan A11. So, 2 tambah 2, 4. Negatif 1 dengan 2M. A13 dengan A13 sini 1 tolak 2. A21 dengan A21. A22 dengan A22. A23 dekat sini ada 1 dengan negatif 2. Seterusnya 3 tolak 2, 1. Negatif 3 dengan 4 tambah 2N. So, adalah satu matriks 3x3 sebelah kiri yang kita akan compare dengan 3x3 juga di sebelah kanan. So, setiap position itu nilai dia akan sama. Okay, ini bermaksud untuk bentukkan dua equation, kena cari yang ada M. Ini position yang sama. Dan position yang di bawah, kita akan compare dengan di A33. Settle lah kita punya M dengan N. So, untuk comparison yang pertama, negative 1 plus 2M equals to 5. So, 2M, 5 tambah 1, 6 bahagi 2, 3. Okey. Seterusnya untuk yang N, 4 plus 2N equals to 6. 6 minus 4, 2. And 2 over 2 is 1. Okey. Settle. Untuk soalan B, by using the values M and N in part 3A. So, kita dah dapat M equals to 3, N equals 1. Find the minor of element A21. Dia tak suruh kita cari semua elemen bagi setiap elemen di dalam A tu kan. Dia hanya spesifik sahaja. Memang saya ajar setiap satu A11, A12, A13 sampailah A33 kat hujung ni dia ada dia punya elemen masing-masing. M11. Tapi kena mengikut kesesuaian dan kehendak soalan. Kalau kita nak convert semua A pergi minor dan semua minor nak pergi cofactor, ada 9 cofactor. Itu kalau keperluan untuk cari inverse. Sebab kalau nak cari inverse matrix, kita akan convert semua elemen dalam A pergi ke minor, semuanya pergi ke cofactor, semuanya kita transpose. Itu keperluan tukar semua atas dasar nak mencari inverse matrix. Dalam soalan B, tidak ada dimension langsung tentang inverse. So, kita fokus kepada soalan sahaja. Jadi, soalan dia kata dia nak minor. So, bukan M besar. M besar ini refer kepada satu matrix yang ada 3x3. Sorry. So, kita akan cari minor yang huruf kecil tu yang di dalam ni. Yang mana position ni di second row, first column. M kecil, second row, first column. Okay, apa definition bagi Mij dulu? Sebelum saya cari dia punya M21. Minor Mij adalah determinant. Apa simbol determinant? Palang.
determinant of the remaining element after deleting the corresponding ith row and jth column. So, the corresponding I dan J ketika itu. So, bila nak cari minor, kita perlukan determinant. So, M21 adalah determinant of the remaining element after I deleting the second row and first column. So, apa remaining element dia? Negatif 1, 1, negatif 1, 4. So, ini adalah 2 by 2 matrix. So, macam mana nak cari determinant 2 by 2 matrix? Formula dia apa? AD minus BC. So, negatif 1 darab 4 adalah negatif 4. Tolak 1 darab dengan negatif 1. So, berapa jawapan dia dekat sini? Sorry. Oh, matrix B. Salah. Ni matrix A kan? Konsep dah betul tapi tersalah tengok matrix. Dia tanya minor cofactor bagi matrix B. Okay. Semula. So, dia nak second row, first column. So, apa yang tinggal? M. M tadi 3. Negatif 1, negatif 1. N adalah 1. So, apply formula A times D, 3. Tolak B times C. Jadi, 1. So, 3 tolak 1, 2. Macam ni je sebenarnya. Dia nak 1 je minor. Bukan nak ke semua minor. Okay, lepas tu dia kata hence. Hence maksudnya apa? Once again, apa jawapan daripada soalan sebelum untuk menjawab soalan selepas? So, apa jawapan sebelum? Jawapan sebelum adalah minor second row first column adalah 2. So, gunakan ini untuk dapatkan cofactor. So, cofactor of the position 2, 1. Okay, apa formula cofactor dulu sebelum tu? Formula cofactor Cij equals to negative 1 power of I plus J darab dengan minor the corresponding minor. Apa corresponding minor dia? Mi J. Okay. So, bukanlah kita cari yang baru. Bukan negatif 1 I plus J cari M yang baru. Bukan. Sebenarnya ini salah. Ini bermaksud kamu mencari cofactor baru tanpa ada relation dengan previous answer. So, sepatutnya kita akan ambil jawapan yang sebelum. So, negative 1 power of I dia berapa? 2. 2 tambah 1. Apa M21 tadi? 2. So, negatif 1 kuasa 3 darab dengan 2. So, dapatlah negatif 2. Begini sahaja. Pendek je. Boleh. Senang. So, kena alert ya. Tengok soalan nak kita cari semua ke nak cari satu je. Nak cari, nak selesaikan. Ni sebenarnya subtopik apa ni? Ini dalam subtopik 7.2 yang kita belajar determinant, kita belajar minor, kita belajar cofactor. Okay? Kita belajar yang kecil-kecil ni, bukannya nak cari sampai dia punya inverse. Okay. Pergi ke video seterusnya di section B. Thank you.